UMNO umum tarik diri daripada Perikatan Nasional. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berpelukan selepas menandatangani Piagam Mufakat Nasional pada Himpunan Penyatuan Ummah di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC September tahun lalu. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengumumkan parti itu sudah membuat keputusan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional PN. Sebaliknya, Parti Melayu terbesar itu memilih untuk memperkasakan gagasan Mufakat Nasional MN bersama dengan PAS dan kepimpinan dalam komponen Barisan Nasional BN. Sokongan pada kerajaan Perikatan Nasional hanya berlandaskan sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO dan BN serta adun-adun dalam pembentukan kerajaan pusat dan di beberapa negeri tertentu. Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pertemuan dengan ahli-ahli Parlimen BN tengah hari semalam di bangunan Parlimen telah menyatakan hasrat PPBM bersatu untuk menyertai MN Mufakat Nasional. Hasrat bersatu ini akan dibincangkan dengan pihak PAS untuk diperhalusi, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mulas lanjut, Ahmad Zahid berkata jawatan kuasa induk MN sebelum ini telah memutuskan UMNO dan PAS memberi keutamaan bagi memperkukuhkan MN. Saya akan menyerahkan kepada jawatan kuasa induk MN untuk mempertimbangkan hasrat bersatu. Sekiranya berkemampuan untuk memperkukuhkan lagi MN demi kepentingan rakyat dan negara, katanya. Ayo kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Usaha penubuhan kerajaan baru di Sabah telah digagalkan oleh Ketua Menterinya, Shafie Apdal, memohon agar Dewan Undangan Negeri DUN dibubarkan, kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Justru katanya BN akan mengadakan perbincangan lagi menghadapi pilihan raya negeri PRN nanti. Kemelut politik di Sabah harus diselesaikan. Biarpun usaha untuk membentuk kerajaan baru itu telah dinafikan dengan nasihat daripada Ketua Menteri kepada Yang di-Pertuan Negeri Johar Mahiruddin. Hakikatnya pembubaran ini telah menyerahkan kembali kuasa kepada rakyat untuk menentukan dalam bentuk mandat baru yang diberikan. Katanya ketika sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu hari ini Syafiee mengumumkan Yang di-Pertuan Negeri berkenaan untuk membubarkan DUN bagi memberi laluan kepada PRN. Pengumuman Syafiee dibuat ketika sidang media selepas menghadap Johar di Istana Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hanya beberapa jam selepas bekas Ketua Menteri Musa Aman mendakwa memiliki sokongan majoriti ADUN untuk membentuk kerajaan negeri. Semalam Musa yang merupakan ADUN Sibuga dalam sidang media mendakwa memperolehi akuan bersumpah SD daripada ADUN yang menyokongnya tetapi tidak menyatakan jumlahnya. Berhubung persediaan menghadapi PRN, Zahid berkata perbincangan akan dibuat di peringkat BN, memandangkan tiada gabungan Mufakat Nasional MN di Sabah. Tetapi kita mempunyai BN Sabah dan kita juga mempunyai UMNO Sabah. UMNO Sabah diberikan kuasa autonomi, maka apa-apa pertimbangan akan saya bincangkan terutama dengan kepimpinan UMNO Negeri dan juga Musa Aman sendiri serta parti-parti politik yang lain bersama-sama dengan BN, katanya lagi. Dia berkata lagi keutamaan harus diberikan kepada rakyat dalam sebarang penyelesaian berkenaan ketidakstabilan kerajaan. Saya berharap apa yang berlaku di Sabah dijadikan iktibar di negeri lain kerana keutamaan adalah kepada rakyat, katanya lagi. Dia juga menyatakan keyakinan bahawa Kementerian Kesihatan dan Suruhanjaya Pilihan Raya mempunyai prosedur operasi standard SOP berhubung PRN di tengah-tengah penularan COVID-19. Kita beralih ke perkembangan berita berkaitan Najib Razak. Najib failkan rayuan terhadap hukuman kes SRC.
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini mengemukakan rayuan terhadap sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta terhadapnya oleh Mahkamah Tinggi selepas didapati bersalah atas 7 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Najib melalui peguamnya memfailkan notis rayuan berkenaan di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Perkara itu disahkan oleh Peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafi'i yang juga salah seorang peguam dalam pasukan pembelaan kes SRC International ketika dihubungi. Pada Selasa lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Najib dipenjarakan 10 tahun masing-masing bagi 3 tuduhan pecah amanah membabitkan wang RM42 juta milik SRC International. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam keputusannya turut memerintahkan Najib dipenjara 12 tahun dan didenda RM210 juta jika gagal bayar 5 tahun penjara bagi satu tuduhan menyalahgunakan kedudukan. Bagi 3 tuduhan pengubahan wang haram pula, hakim itu memerintahkan Najib menjalani penjara 10 tahun bagi setiap tuduhan. Bagaimanapun, Muhammad Nazlan memerintahkan semua hukuman penjara berkenaan berjalan dengan serentak. Mahkamah membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan semua tuduhan terhadap tertuduh melampaui keraguan munasabah. Kita beralih ke perkongsian berita berkaitan Zahid Hamidi. Pemegang amanah Yayasan Akal Budi terima lebih RM66 juta dari syarikat individu, kata saksi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa firma guaman Tuan Lewis & Co yang merupakan pemegang amanah Yayasan Akal Budi milik Ahmad Zahid Hamidi menerima lebih RM66 juta melalui cek daripada individu dan pelbagai syarikat antara 2016 hingga 2018. Akauntan firma guaman itu, V Satelit Cemai 67 berkata, pemilik Lewis & Co B Murali Daran mengarahkannya supaya memasukkan cek ke dalam akaun bank firma guaman itu sebelum memindahkan wang tersebut ke dalam 2 akaun simpanan tetap. Beberapa pembayaran dilakukan melalui 2 akaun simpanan tetap itu, antaranya untuk pembelian 2 lot tanah dan bayaran kepada Yayasan Akal Budi. Katanya ketika membaca pernyataan saksi pada hari ke-30 perbicaraan kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah jutaan ringgit membabitkan Yayasan Akal Budi yang dihadapi bekas timbalan Perdana Menteri itu. Tuan Lewis & Co mempunyai 2 rakan kongsi, iaitu Murali Daran dan V Prem Senggar. Ketika ditanya timbalan pendakwa raya Lee Keng Fat semasa pemeriksaan utama sama ada individu dan syarikat yang memberi cek lebih RM66 juta tersebut merupakan klien Lewis & Co, saksi itu menjawab bukan. Berikut sedikit bingkisan soal jawab antara Lee dan Sotili Cimai. Lee, adakah Datuk Seri Zahid klien Lewis & Co? Soti, ya, klien Lewis & Co. Saksi pendakwaan ke-85 itu juga bersetuju dengan Lee bahawa Yayasan Al-Falah yang dimiliki ahli keluarga Ahmad Zahid merupakan klien firma guaman tersebut. Sebelum ini, saksi pendakwaan ke-66 Faisaluddin Muhammad Yusof memberitahu mahkamah bahawa Ahmad Zahid menyumbang RM5.9 juta kepada Yayasan Al-Falah, organisasi yang adiknya Muhammad Nasir Ahmad Tarmizi adalah pengurusi lembaga pemegang amanah bagi pembelian 2 buah banglo di Country Heights. Ahmad Zahid 67 berdepan 27 pertuduhan pengubahan wang haram, 12 pertuduhan pecah amanah, membabitkan dana Yayasan Akal Budi dan 8 pertuduhan rasuah. Ahmad Zahid 67 berdepan 27 pertuduhan pengubahan wang haram, 12 pertuduhan pecah amanah, membabitkan dana Yayasan Akal Budi dan 8 pertuduhan rasuah.
Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Square bersambung 10 Ogos ini. Sumber dari bernama. Semua sumber berita telah dipetik dari Harian Metro dan Malaysia Kini Online, juga Sinar Online. Terima kasih kerana